Sakit tak bang? Ya sakit tau. Kau jangan kata ini untuk jaga diri bagailah wali apa semua. Ini semua syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Baik, hari ini saya nak tunjukkan ini sekali lagi ada contoh tangkal yang diberikan kepada seorang hamba Allah lah oleh keluarganya, dan tangkal ini daripada Sabah daripada Sabah. Jadi sekarang berbeza sikit lah. Macam dalam video sebelum ni ialah tangkal yang daripada sini, Semenanjung Malaysia kan. Tapi ada tak bezanya? Apakah persamaannya? Sama sebenarnya, sama je benda ni. Tangkal tetap tangkal. Nabi SAW sebut, man 'allaqa tamimatan faqad asyraka billah. Atau kama qala, Nabi kata barang siapa yang menggantung tangkal maka sesungguhnya dia telah menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Atas apapun alasan, atas apapun reason, dia tidak boleh sama sekali. Tidak ada benda yang boleh menolak mudarat ataupun yang mendatangkan manfaat kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persoalan yang sering menjadi tanda tanya orang ialah kalau ada benda macam ni, yang ni dibalut dengan kain kuning lah. Yang ni biasa kita biasa jumpa benda ni. Lebih kurang sama dengan tangkal yang digunakan di Semenanjung Malaysia ke di Sarawak pun banyak orang guna. Yang ini pun lebih kurang sama, ada bungkusan dan dililit dengan tali begini. Baik, apakah tangkal dan azimat ini, adakah ia sama dengan buhul sihir? Jadi sering menjadi tanda tanya orang bila tengok cara saya memusnahkan tangkal. Mereka ada yang mempersoalkan. Dia kata, kenapa ustaz macam musnahkan seperti buhul sihir? Sebab ia sama buhul sihir. Sihir ni sama je. Buhul sihir adalah benda yang sama. Bagaimana mereka memproses buhul sihir, begitulah mereka memproses tangkal. Apa maksud saya? Ejen yang dikirim untuk bersama-sama dengan benda macam ni ialah jin. Jadi jin ada bersama-sama dengan benda ni. Kalau betul-betul ia adalah satu amalan perdukunan ataupun perbomohan lah kan. Ada juga bomoh yang menipu. Bomoh yang menipu ni tak ada jin lah. Kalau dia memang olok-olok aja kan, dia memang tak ada jin lah. Tapi kalau memang betul-betul real dukun, real bomoh, dia memang ada perantaraan. Sebab dia bukan setakat buat-buat ambil kain kuning jahit macam ni saja. Tidak, dia ada ritual, dia ada dia punya mantra ataupun jampi-jampi yang digunakan. Jadi jampi-jampi ini menyeru apa? Menyeru jin. Jin ni pula boleh ke dalam Islam kita panggil untuk kita simpan ataupun untuk kita jadikan kawan, untuk jadikan pelindung? Tak boleh. Dalam surah Al-Jin ayat nombor 6 Allah kata apa? Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijali minal jinni fazaduhum rohaqa. Dan bahawasanya ada sebahagian lelaki di kalangan manusia memohon perlindungan daripada sebahagian lelaki di kalangan jin, dan mereka hanya menambahkan kerosakan, hanya menambahkan dosa, hanya menambahkan penyakit, kebinasaan dan sebagainya. Jadi haram hukumnya meminta perlindungan daripada jin atas apa alasan sekalipun, tidak boleh sama sekali. Dan Nabi SAW pun tidak pernah mengajar umatnya untuk pakai benda-benda macam ni. Hatta di kalangan para ulama pun berselisih pandangan tentang tangkal daripada Al-Quran. Kalau Al-Quran boleh tak kita buat tangkal? Jadi itu pun menjadi perselisihan pendapat di kalangan ulama, dan jumhur, majoriti ulama mengatakan tidak boleh, hukumnya haram. Sebab Al-Quran bukan itu tujuannya diturunkan. Boleh kita baca tapi bukan untuk kita gantung, bukan untuk kita sekadar tulis ayat Quran, bungkus, lepas tu simpan dalam poket, lepas tu jadi penjaga kita. Tidak. Tetapi Al-Quran itu untuk dibaca, difahami dan diamalkan. Jadi pemegang tangkal ini ada bersama-sama dengan kita. Dia dah diberikan tangkal ini lebih kurang 12 tahun lepas 2008 sejak tahun 2008 semasa masih lagi menuntut lah di universiti. Jadi dia datang, dia minta tolong saya untuk untuk hapuskan tangkal ni. Baik. Jadi seperti saya ulang sekali lagi, cara menghapuskan tangkal azimat sama dengan menghapuskan sihir. Sebab ia adalah sihir. Mereka daripada dia benda yang sama sebenarnya. Ia cuma tipu daya iblis mengatakan sihir lain, tangkal ni lain. Tidak, sebenarnya sama. Ia mendatangkan jin. Apa yang mereka buat, benda-benda macam ni dijadikan sebagai perantaraan, sebagai medium. Kemudian mereka akan panggil makhluk-makhluk halus, jin, syaitan, untuk membantu ataupun untuk menjadi khadam benda-benda ni, khadam. Jadi sebab tu kita nak musnahkan, kita kena baca ruqyah. Dia tak boleh dibuang begitu sahaja, tapi kita kena bacakan ruqyah sambil memusnahkannya. Ini disebut dalam Islam ataupun oleh ulama sebagai ibtalus sihr, ibtal ataupun membatalkan sihir. Kita batalkan sihir dia dengan cara kita memusnahkan
dimusnahkannya dan diiringi dengan ayat-ayat Quran. Sebab apa? Allah Ta'ala yang suruh. Allah kata apa dalam surah Al-Falaq? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Daripada kejahatan peniup-peniup buhul. Ini buhul lah. Ini sejenis buhul. Apa maksud buhul? Uqad. Uqad dalam bahasa Arab ialah ikatan. Benda-benda ni diikatkan, dijahit, digolong, di ini. Ikatan inilah uqad. Bila mereka menyediakan benda-benda ini, mereka akan tiup. Dia akan tiup. Sebab tu dalam ruqyah pun kita tiup, kita lawan. Tukang sihir ataupun bomoh, dia baca mantra, dia tiup. Dia baca bla 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 bla, dia tiup. Dalam ruqyah kita tiup dulu baru kita baca. Dan boleh tak selepas membaca tiup pun boleh juga. Ruqyah ni dia lebih bebas, lebih luas praktisnya berbanding dengan perdukunan, pembunuhan. Mereka ni yang buat benda-benda ni, dia ada dia punya ritual. Orang kata pantang larang. Antara pantang larang ialah apa, puan? Tak boleh bawa ke dalam tandas. Tidak boleh bawa masuk ke dalam tandas. So apa relevansnya? Benda-benda macam ni tak boleh bawa masuk tandas. Dan banyak saya jumpa benda-benda macam ni. Hatta minyak pengasih, minyak pengasih ke minyak-minyak yang jadi apa nama, ubat-ubat ni pun sama juga. Kenapa tak boleh bawa masuk tandas? Kenapa tak boleh? Padahal benda yang kita tak boleh bawa masuk tandas ialah Quran, nama Allah, tak boleh bawa masuk tandas. Yang lain-lain semua makhluk bawa je lah, tak masalah. Kita punya pakaian kita, baju kita, tali pinggang kita, kasut kita, bawa lah masuk tandas. Tapi bila ada pantang larang begitu, bermaksud saya yakin memang ada makhluk halus. Sebab apa? Bagaimana tukang sihir ni dia boleh berjaya, ataupun bomoh dukun ni dia boleh berjaya mendapatkan bantuan jin. Jin ini dia tak akan bantu kecuali kalau manusia menepati syarat-syarat dia. Contoh, aku boleh tolong, kalau mau aku boleh jaga orang ni. Contohlah, kan dia kata tapi ada syarat dia. Dia bagi syarat. Kadang-kadang syarat-syarat ni tak semestinya buruk. Tak semestinya kau kena sembelih kambing 1 ekor, kan, kasih makan jin ke apa, tidak. Tak semestinya kau kena sembelih ayam. Kadang-kadang syarat-syarat jin ni benda-benda yang syar'i. Contoh, jangan tinggal sembahyang. Kalau tinggal sembahyang batal dia punya pengaruh dia, power dia. Contoh, jangan bawa masuk tandas. Bunyi kedengaran baik kan? Tapi at the end, sebenarnya natijahnya ialah bila kita beramal begitu, bila kita solat ataupun kita tak tinggal solat, kita bukan takut murka Allah, tapi kita takut benda ni, kita takut bahawa benda ni akan hilang pengaruh. Jadi di situ permainan iblis, permainan syaitan. Hatta ada yang bagi syarat baca Quran. Ada, saya pernah jumpa kes begitu. Benda macam ni, similar thing, tapi dia bukan pakai kain kuning lah. Dia pakai daun macam daun nipah. Dia hanya diketupat. Lepas tu diletak di tengah-tengah mushaf Al-Quran. Jadi syaratnya ialah orang yang beramal dia bagi pada orang lain, bukan dia baca. Dia suruh orang lain baca. Syaratnya orang tu kena baca keseluruhan mushaf tu sampai habis. Khatam Quran 30 juzuk, baca sampai habis khatam. Tapi benda tu ada di tengah-tengah. Jadi bila makcik tu dia telefon saya, dia tukang urut, alhamdulillah dia tukang urut yang tidak ada pakai benda-benda pelik-pelik lah. Jadi dia telefon, "Ustaz, tolong datang rumah saya." Jadi saya pun pergi. Dia kata, "Kenapa makcik?" Sebab makcik disuruh orang ni adalah orang hamba Allah ni datang ke rumah, bagi makcik satu mushaf Quran, dia suruh baca sampai habis. So what's the problem? The problem is dia kata ada benda ni di tengah-tengah mushaf Quran tu. Jadi saya macam pelik, dia takut lah, macam apa benda ni kan. Jadi saya pun buka, dan bila kita buka ini kita tak tahu lagi, kita tak buka lagi. Lepas ni kita akan buka. Bila saya buka bungkusan anyaman ketupat tu tadi kan, di dalam tu ternyata ada gambar orang, gambar lelaki, gambar yang saya yakin daripada kualiti gambar tu, gambar diambil daripada internet. Orang download internet, lepas tu orang cuci, pergi kedai cuci gambar itu, dilipat. Saya kata ini sihir, inilah sihir guna Quran, nampak tak? Kedengaran syarat-syaratnya macam bagus lah kan, sama juga. Tak boleh masuk tandas lah, jangan tinggal sembahyang. Itu namanya permainan syaitan, benda yang halus. Sebab tu saya selalu pesan pada orang ramai, jangan main benda-benda macam ni. Kedengaran macam bagus, zikir lah, wirid untuk mendatangkan kekebalan lah, mau menuntut khadam lah, benda-benda ni syirik billah. Jadi kita berjaga-jagalah. So prosedur biasa je. InsyaAllah saya akan ruqyah sampai buka benda ni. Dan macam saya kata, dalilnya ialah dalam surah Al-Falaq. Allah suruh kita berlindung dengan Tuhan waktu subuh, yakni Allah Ta'ala, daripada kejahatan buhul sihir. Jadi kita manusia biasa, saya disclaimer, saya manusia biasa, dan semua manusia biasa tidak mampu untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Tidak ada makhluk, hanya Allah yang boleh buat. Kita jumpa benda macam ni, kita minta perlindungan Allah. Dengan cara apa? Bertawassul dengan ayat-ayat Allah SWT, kalamullah. Bertawassul dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla dan minta perlindungan Allah. Sebab ruqyah ialah doa.
Ini saya nak bagi sebab takut orang salah faham. Kejap lagi orang kecam, orang kata ini salah lah. Saya kata ini daripada Islam. Sebab hatta buhul sihir yang Nabi jumpa pun Nabi musnahkan ataupun sahabat musnahkan dengan membaca muawizatain ataupun 3 kul. Jadi kita pun akan buat benda yang sama. Okey. Dalam video yang sebelum ini saya pernah tunjukkan kita guna balang air. Jadi ada soalan, perlu ke pakai air? Saya kata tak pakai pun tak apa. Sekadar baca dan kita tiup pada benda macam ni pun boleh. Okey. So proses yang biasa kita akan ruqyah sekali dengan pemegang tangkal ni lah, untuk memastikan tidak ada apa-apa unsur-unsur macam makhluk halus lah yang mengganggunya, dan insya-Allah kita akan musnahkan buhul ini. Jadi puan bersedia dengan bekas muntah tu. Okey. Pernah kena ruqyah tak sebelum ni? Tak pernah. Okey. Senang aja. Puan cuma perlu pejam mata saja. Pejam mata, dengar bacaan saya. Okey. Kalau rasa nak muntah je. Okey, ready ya? Okey, bersedia? Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi arqiki min kulli syai'in yu'ziki wa min syarri kulli nafsin aw 'aini hasid. Allahu yashfiki. U'izuki bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli 'ainin lammah. Allahumma adhibil ba's rabban nas ishfiha wa anta syafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس minal jinnati wan nas. Inilah dia dalam tu, dalam barang-barang ni. Okey, aku dah agak dah benda yang sama. Benda yang sama, which is apa dia? Raja-raja. Ada raja, ada huruf. Bismillah. Ada lagi. Dia beranak-anak. Dalam ni ada lagi. Lagi kecil lagi. Dalam tu ada lagi. Nampak? Ini semua syirik. Ini semua raja-raja, inilah magic, inilah sihir. Puan boleh buka mata, puan. Boleh tengok. Atas. Dia raja. Raja. Okey. Tapi kecil. Ini maksudnya dia bukan lukis tangan. Ini print. Dia print komputer. Print komputer je. Digital printing. Jadi ada simbol-simbol ni kalau jengking ni. Lepas tu ada raja-raja. Kalau kita tak ada apa nama Sherlock Holmes punya tu kan, magnifier. Ini ciri-ciri biasa pada tangkal. Dan ini adalah ilmu sihir. Ilmu sihir. Nak muntah? Ada rasa nak muntah? Ada. Jadi puan kita ni yang simpan tangkal sama ni, dia rasa lain macam sikit. Okey, tak apa, kita teruskan lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Macam daun ke macam apa ni? Kan? Tak tahu benda. Sebab dah reput kan? Dah lama. Okey, so ni yang balut hitam. Okey. Nak muntah? Angin lah. Kita apa? Keluarkannya. Kalau rasa nak sendawa pun sendawa. Dia akan sendawa, muntah.
Puan kita ni dia dah rasa dia macam dah bila kita musnahkan benda ni. Sebab tu saya kata benda ni adalah sihir. Kalau tidak, dia takkan rasa apa-apa. Benda ni adalah sihir sebenarnya. Jadi sama. Benda ni sama tuan-tuan. It's very simple. Kita faham dunia jin, alam jin dan syaitan melalui Al-Quran dan Sunnah, kita akan faham. Actually benda ni senang je. Tak ada apa-apa yang kita nak pelik-pelik. Okay, sekali lagi pejam mata. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ألف لام ميم. Yang ni pun sama juga. Kita tengok ada raja-raja. Tengok ada raja. Ini ciri-ciri yang biasa. Lepas tu di belakang dia nampak ada muka orang. Inilah muka-muka yang dikatakan wali. Inilah gambar-gambar wali kononnya. Ini yang dipercayai ni. Ini daripada orang Melayu ni. Ada bismillah apa semua ni. Yang bagi ni orang apa? Orang Kadazan juga ke ataupun Melayu ke apa? Tak tahu. Orang tua lah. Ini ada kalimat-kalimat Quran apa semua ni. Yang tadi tu tidak ada huruf-huruf Arab, tapi huruf simbol-simbol yang kita tak tahu mana asal-usul dia. Jadi benda ni sihir. Sama sihir, sama juga. Ini yes, camouflage saja ni. Sama. Kalau ingat tadi kan nampak similar tak? Ada petak-petak sama aja kan? Sama aja. Cuma bila masuk datang agama Islam, jadi mereka ni dukun-dukun ni dia masukkanlah huruf-huruf Arab. Ada daripada, kalau nampak sini ada ni bismillah ni ada. Bismillahirrahmanirrahim atas ni. Walaupun printing macam ni punya lauya apa tahu orang, punya cincai macam ni kan. Kualiti bukan HD pun kan. Tapi bila ruqyah benda ni puan ada effect. Puan ada rasa muntah apa semua. Jadi ini bukan kebetulan. This is a real thing. Okay, the sihir, the magic is real, you know. Saya nak membantah orang yang kata alah ini ilmu huruf. Ini adalah sihir yang berdosa besar di sisi Allah SWT. Syirik, asyirku billah. Minta taubatlah, tolonglah taubat. Siapa-siapa yang buat kerja macam ni tolong taubat. Jangan buat lagi lah, jangan naya orang lah. Senang cerita. Saya marah ni bukan siapa menganiaya orang. You rasa you bagi manfaat pada orang, you rasa you tolong, tapi you bagi, you pedajal orang macam ni. Sakit tau orang. Sakit tak puan? You sakit tau. Kau jangan kata ini untuk jaga diri bagailah wali apa semua. Ini semua syaitan. Ini syirik pada Allah SWT. Jangan buat lagi benda ni. Siapa buat bertaubat, bertaubatlah pada Allah SWT. Pintu taubat masih terbuka. Okay, kita sambung sikit. Last part kita akan musnahkan ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك اللهم أذهب البأس رب الناس اشفيها وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما أذهب البأس رب الناس اشفيها وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله
Alhamdulillah kita dah selesai, kita ruqyah dan musnahkan tangkal ni tadi. Jadi kita boleh nampak bukan main-main lah. Benda ni bukannya sesuatu yang boleh dianggap ringan. Satu, ia dosa besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dosa. Allah kata apa? Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampunkan dosa orang yang mensyirikkannya, dan dia mengampunkan dosa selain daripada itu bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Nabi SAW bersebut, man 'alaqa tamimatan faqad asyraka, barang siapa yang menggantungkan tamimah maka sesungguhnya ia telah kafir. Kemudian pengaruh dari segi tubuh badan seseorang itu sakit, ada benda lain yang menumpang, ada benda lain yang mengganggu, yang merasuk, yang memberikan kesakitan dan kesusahan kepada orang yang menyimpannya. Ia bukan penjaga tetapi semakin merosakkan, semakin menyakitkan. Dan benarlah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Jin ayat 6, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa, dan bahawasanya ada sekumpulan lelaki di kalangan manusia yang memohon pertolongan, minta perlindungan, yang minta tangkal, azimat, protection daripada lelaki di kalangan jin, dan mereka hanya menambahkan kerosakan, hanya menambahkan dosa dan sebagainya. Allahu a'lam bissawab. Kita berlindung dengan Allah SWT daripada segala benda-benda yang begini, yang merosakkan akidah, yang membahayakan kesihatan, yang membahayakan nyawa kita, dan yang penting sekali akan menjejaskan nasib kita di akhirat kelak. Na'udzubillahi min zalik. Pemilik tangkal ni sebenarnya dah lama dah bertaubat, dia pun dah masuk Islam. Dia dapat benda ni dulu pun sebelum masuk Islam. Alhamdulillah beliau sudah pun memeluk agama Islam, dan semoga Allah SWT menerima segala amal solehnya dan menghapuskan semua dosa-dosanya yang lalu, dan menggantikan apa sahaja kesalahan masa lampau itu sebagai kebaikan, sebagai pahala baginya. Kita doakan bersama-sama semoga beliau dan keluarga dilindungi Allah SWT sentiasa. Dan sekali lagi amaran saya bagi siapa yang masih mengamalkan ilmu ini, tolong bertaubat, jangan buat lagi benda ni, jangan pedajal orang, jangan menyakiti orang lain. Nampak macam bagus tapi sebenarnya tak bagus. Ini semua adalah syirik, semuanya adalah dosa besar dan hanya menempah azab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Wal a'yazu billah. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.